أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وأوضح مشكلات الكتاب والأحاديث النبوية وآثار الصالحين وأقوال العلماء الراسخين العارفين dan membukakan keduanya dan mewadihkan kesamaran Quran dan ahadits nabawiyah dan athar orang yang saleh salihin dan segala perkataan ulama yang mahir lagi arifin. Qala muallifu rahimahullahu taala. Nah, wa awdaha muskilah itu masih lagi kita di dalam khutbah kitab dia panggil. Nah. Jadi dan membukakan keduanya. Apa dia keduanya? Minhajul Abidin, yakni kitab yang kita baca ini dan juga kita Ihya'i Ulumuddin. Ha tu. Jadi Syekh Fatani mutarjim kita ataupun tarjuman. Jadi muallif kita ni macam ni. Kitab Minhajul Abidin kita ni biar kita tahu muallif. Kerana saya akan sentiasa menyebut jadi muallif kita muallifu Al-Ghazali yang insyaAllah nama dia akan disebut ini tarjuman ataupun dia panggil tarjuman mutarjimun maknanya orang yang mentarjemah. Turjuman itu turjumanuhu ada domain lah sebab kita merujuk kepada kitab ni. Mutarjimuhu, hu tu maknanya kembali kepada kitab ni. Huwa Syekh Daud Al-Fatani. Okey. Jadi sekarang kita ialah masih lagi dalam dia panggil khutbah kepada tarjuman kita, tarjuman ataupun mutarjim. Itulah Syekh Fatani. Nah, jadi dalam kata-kata aluannya mana ni dalam kata-kata alam bagi tarjuman. InsyaAllah lagi akan datang kita akan sampai kepada kalam muallif. Kalam muallif. Perkataan muallif itulah kitab yang asal. Ini maknanya kita tak sampai lagi kepada kitab
Tu muka surat sebelah, muka surat 4, Kitab Mu'allifir radhiyallahu an. Nah, jadi kata Syekh Daqfatani, tarjuman atau mutarjim hadzal kitab, dia kata wa awdaha, dan membukakan keduanya. Keduanya ini ialah merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin dan juga kitab Minhajul Abidin. Membukakan keduanya dan mewadihkan, wa awdaha muskilat, mana kesamaran. Membukakan dan mewadih, menerangkan, menjadikan terang kesamaran Quran, segala kesamaran Quran. Karena kitab-kitab ulumul Islam ini keseluruhannya ialah sebenarnya pada hakikatnya dia mentafsirkan Quran itu kepada orang panggil suatu tafsir yang sangat khusus. Nah, sehingga jadi ilmu aqidatut tauhid. Semuanya itu bersumber daripada Quran, fiqh, tasawuf. Jadi, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Minhajul Abidin ini tak lain tak bukan, membukakan kedua kitab ini, Ihya dan juga Minhaj ini, dan mewadihkan kesamaran Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang perjalanan ibadah ini, yang tidak nyata zahir maknanya kepada kita, insya-Allah dua kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin dan juga kitab Minhajul Abidin ini, ini akan membukakan kepada maknanya muskilat, kesamaran Al-Kitab mana Al-Quran. Kesamaran setengah-setengah daripada ayat-ayat Al-Quran itu kepada kita, insya-Allah akan terbuka, akan jadi terang. Manakala dengan sabab kita mempelajari kitab Ihya Ulumuddin ataupun kitab Minhajul Abidin ini. Jadi mudah-mudahan itulah maknanya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hasil daripada pengajian kita dengan kitab ini. Dan Al-Quran dan ahaditsin nabawiyah. Hadis nabawiyah. Hadis nabawiyah ni maknanya hadis ni dia wahyu Allah Ta'ala, dia ada 3. Satunya itu kita belajar dari kitab Faridatul Faraid. Maknanya yang pertamanya ialah Al-Quran, yang mana Quran ini makna dan lafaznya daripada Allah Ta'ala belaka. Yang kedua ialah hadis nabawiyah. Hadis nabawiyah makna dan lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka. Tapi hakikatnya daripada Allah. Cuma nisbah kepada zahir. Dan yang tengah-tengah itu dia panggil hadis Rabbani ataupun hadis Qudsi. Yang mana lafaznya daripada Nabi tapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis yang biasa ni dia panggil hadis nabawi. Apa-apa yang jadi muskil, yang jadi kesamaran maknanya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu insya-Allah dengan kita belajar kitab Ihya Ulumuddin dan juga kitab Minhajul Abidin ini, mudah-mudahan akan idah, menjadikan terang dan juga membukakan kepada kita apa yang tertutup. Yang tertutup itu maksudnya kita tak dapat faham, kita keliru, kita tidak dapat nak tembus kepada makna yang sebenarnya. Insya-Allah dengan sebab kita belajar kitab Minhaj ini, dengan sebab kita belajar kitab Ihya Ulumuddin ini, sebab itulah mudah-mudahan makna kedua-duanya itu, manakala kita tu dah kitab kedua-dua kitab itu memang dia boleh membukakan segala muskilat. Tetapi kita kena bergabung dengan dua kitab ini. Tu. Maksudnya dia tu, memang dia tu makna dikarangkan oleh Al-Imam Ghazali. Tujuan dia untuk idah, untuk menjadikan terang makna-makna Quran dan juga hadis. Begitu juga untuk nak membukakan. Tapi kalau kita tak bergabung dengan kitab ini, jawab dia tidak dapatlah kita mengambil faedah daripadanya. Jadi dengan sebab itu marilah kita sama-sama benar-benar menghayati, ikuti pelajaran ini dengan secara teliti dan amat-amati. Makna daripada khususnya yang kita nak belajar kitab Minhajul Abidin, kitab Ihya Ulumuddin itu jangan orang belajar, tapi kita sendiri kita belajar. Jadi hadis nabawiyah dan asar ni makna dia ialah kesan-kesan, peninggalan orang yang salihin, yakni perkataan orang yang soleh yang muskilat kepada kita, kesamaran kerana mereka ini
Al-Quran sudah tentu mukjizat. Hadis Nabi juga begitu rendah sedikit daripada mukjizatil Quran. Begitu para alim ulama, para salihin yang mereka terkesan dengan tarbiyah Al-Quran, hadis. Jadi perkataan-perkataan mereka juga bukan perkataan-perkataan yang maknanya perkataan yang makna ikut sedih. Maknanya mereka berkata dengan penuh pengertian dan penghayatan, kesedaran. Jadi maknanya perkataan mereka juga mempunyai makna-makna yang penting untuk kita fahami. Jadi apa-apa pun perkataan para alim ulama, mana para salihin yang boleh jadi muskilah, kesamaran kepada kita, insya-Allah kita belajar kitab Minhajul Abidin khususnya, dan juga Ulumuddin dapat membukakan orang panggil segala kekusutan makna yang bersimpul. Ini sebuah kepada kita kerana kita ni tak pandai. Dan juga segala perkataan ulama membukakan. Jadi wa'audhaha, mudah-mudahan kedua-duanya Ihya'i Ulumuddin dan juga Minhajul Abidin ini dapat membukakan segala perkataan ulama, perkataan-perkataan ulama yang agak payah kita nak fahami. Jadi dengan kita ini mudah-mudahan kita belajar kitab Minhajul Abidin dan kitab Ihya' Ulumuddin. Ini dapat membukakan kita kepada makna-makna yang sebenar, yakni segala perkataan ulama yang mahir lagi arifin. Dan bila sebut kata arifina ni makna dia ialah min auliyaillah, seseorang yang telah menepati kriteria dia, ciri-ciri dia sebagai seorang wali yang diperasan, yang diketahui, yang disedari oleh ulama-ulama lain. Bukan diri sendiri yang mengangkat dirinya adalah wali Allah, itu makna bukan. Kadang-kadang diri tuan punya diri pun makna tidak mengetahui dia adalah min auliyaillah, daripada wali Allah. Jadi itu semua daripada perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita memuliakan semua orang. Jadi maknanya arifin, bila kata arifin bermakna dia adalah makna ini secara umum daripada perkataan para auliyaillah. Kemudian kata muallif kita rahimahullah, kata mutarjim kita Syekh Al-Fatani, wassalatu wassalam alal qail ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel wa hal fi ummatikuma khabaran kadza ka hadza faqala bal wala minal umamis sabiqin. Dan rahmat Allah itu tarjumah kepada salawat. Wassalatu makna selawat. Selawat itu kalau daripada kita manusia dan juga jin, makna dianya ialah istighfar, ialah makna dia doa. Tapi kalau daripada para malaikat, nama dia ialah istighfar. Kalau daripada Allah ialah rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikat berselawat. Allah Taala berselawat, mana Allah Taala maknanya memberi rahmat, dan malaikat berselawat, Allah malaikat beristighfar bagi pihak maknanya Nabi, makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan rahmat Allah Taala dan salamnya, sejahteranya Allah Taala atas penghulu kita. Mana sejahtera Allah daripada Allah ke atas Nabi kita. Maksudnya Allah Taala selamatkan Nabi. Allah Ta'ala dah jamin dah Nabi ni selamat daripada neraka. Maknanya Nabi ni tentu tak masuk neraka. Atau makna salam. Makna sejahtera. Jadi dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama ummatku seperti anbiya Bani Israel. Masya-Allah. Jadi bersyukurlah kita nombor satu dengan sebab ni'matu ijadin. Nikmat Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tidak ada langsung kepada jadi ada. Yang kedua, Allah Ta'ala memilih kita untuk menjadi orang yang beriman, orang Islam. Yang ketiganya, kita bersyukur lagi dengan lebih khusus kerana Allah Ta'ala pilih kita untuk kita ni termasuk dalam ummatin Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kerana umat Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan, dinobatkan sebagai umat yang terbaik berbanding dengan umat-umat nabi-nabi yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kamu, yakni ummatin Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang wasata, umat yang terbaik dan terpilih. Wasatan itu ditafsir dengan makna khiyaran wa udulan. Khiyaran makna terpilih, udulan yang makna terbaik. Jadi, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita daripada tiada kepada jadi ada, dan Allah Ta'ala jadikan kita daripada kalangan orang-orang yang beriman, mukmin kepadanya. Kalaulah kita tidak terpilih menjadi orang beriman, jadi tidak adalah la nasiba lana fil akhirah. Tidak ada nasib, tidak ada bahagian di akhirat kelak. Dan yang lebih khusus lagi dan istimewa lagi, Allah Ta'ala pilih pula kita sebagai orang Islam dan daripada kalangan ummatin Muhammadiyah. Bersyukur kita sangat-sangat kerana kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, kerana banyak khasais, banyak mazaya, khasais, kekhususan, mazaya, kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tak beri kepada umat-umat yang lain. Tu dia. Jadi kita bersyukur dengan sebab itu, syukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad. Maka Maulana wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabi kita dan rasul kita. Kita ni umat Nabi Muhammad. Nabi membawa panji di akhirat kelak, kita bernaung di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kita akan mendapat orang panggil layanan yang paling istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, kerana kita umat Nabi nombor 1 dan kita banding dengan umat-umat ialah umat nombor 1. Banding dengan sekalian ummah. Jadi, yang mana selawat di atas Nabi, salam di atas Nabi itu, Nabi mana? Yang berkata Al-Qail yang berkata, ulama'u ummati, bermula ulama umat aku ka anbiya'i Bani Israel. Tu. Di situ pun sudah jelas bagaimana umat Nabi Muhammad itu begitu diangkat oleh Allah Ta'ala. Ulama umat aku, kata Nabi, ulama umat aku, sepertilah nabi-nabi Bani Israel. Nisbah kepada Bani Israel nabi, tapi kalau umat Nabi Muhammad itu ulama. Tu tingginya martabat. Penobatan Allah Ta'ala terhadap kita umat Nabi Muhammad. Jadi taraf ulama umat Nabi Muhammad seperti taraf nabi-nabi Bani Israel. Itu hadisnya. Ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Bermakna begitu juga kita orang awam ini adalah lebih baik, lebih bagus berbanding dengan orang awam di kalangan umat-umat yang terdahulu. Maka kita menghargai Allah Ta'ala menobatkan kita, meningkat kita lebih daripada umat yang lain. Maka kita bersyukur sangat-sangat dengan nikmat ini. Caranya macam mana? Bersungguh-sungguh. Menunjukkan kesyukuran kita itu bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah Ta'ala dan juga melaksanakan segala perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangan dia. Itu menunjukkan kita ni sangat berbangga dan bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan mau pilih aku ini daripada umat Nabi Muhammad. Dengan sebab itu aku dapat banyak khasais keistimewaan yang umat-umat terdahulu tidak dapat. Kalau umat Nabi Musa AS, kalau najis, ada kena najis. Perlu dibuang najis dengan kulit-kulit. Jadi maknanya kita umat Nabi Muhammad. Jadi kalau umat-umat yang terdahulu, maksudnya kalau 10 orang musuh, kita seorang tak boleh lari.
Tapi kita umat Nabi Muhammad, kalau 2 orang, tak boleh lari. 3 orang boleh dah lari. Kalau bertemu dengan musuh. Panah ringan. Jadi maknanya kita ni menanggung beban yang lebih ringan. Diberi layanan istimewa. Berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Tidakkah kita rasa sangat beruntung, bertuah dan rasa mujur? Allah mujurnya aku ni orang beriman dan daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Sehingga maknanya Nabi kata ulama umat aku bandingan dia, taraf dia, level dia samalah dengan Nabi dari kalangan Bani Israel. Tu. Itu yang dikatakan Nabi. Dan lagi sabdanya, itu angka nombor 1, yakni telah melihat orang di dalam tidur. Dan lagi sabdanya, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat orang di dalam tidur bagi Nabi Musa dan Nabi Isa. Adakah pada umat kedua kamu orang alim seperti ini? Yakni diisyaratkan kepada Imam Ghazali. Jadi ini angka nombor 1 dia kata, yakni telah melihat orang di dalam tidur, bahawa bersabda Nabi bagi Nabi Musa dan juga Nabi Isa, katanya adakah pada umat kamu kedua orang yang alim seperti ini orang, yakni Imam Ghazali. Ni ayat kata kelebihan tarjuman kita, pentarjumah kita ni ayat kelebihan, keistimewaan. Mana Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Itu Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad. Tu. Jadi, ada ulama lah ni, ulama yang bermimpi bahasanya Nabi bersabda kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Ya, mana wahai Nabi Musa, wahai Nabi Isa, ada kodok di kalangan umat kamu seperti orang ini martabat dia, yakni Imam Ghazali. Nabi tunjuk kepada Imam Ghazali dalam mimpi orang soleh saat ni. Tu Nabi Musa dengan Nabi Isa AS. Nabi kita Muhammad SAW khitab kepada mereka, ada kodok daripada kalangan umat kamu ni orang yang alim seperti ni, orang ni, yang Imam Ghazali, ada kodok. Begitu. Jadi hadis ni dalam mimpi seseorang. Tu. Jadi, adakah pada umat kedua kamu orang yang alim seperti ini? Tanya Nabi Musa, tanya Nabi Isa AS. Yakni diisyarat, ditunjuk kepada Ghazali, Imam Ghazali. Maka jawab keduanya, Nabi Isa, Nabi Musa, jawab tiada, tak ada lah umat aku, kata Nabi Isa AS. Tak jumpa daripada kalangan umat aku orang alim serupa dengan Imam Ghazali ni. Nabi Musa pun balas tu juga. Begitu juga jawab, kata tidak ada. Tetapi tiada didapat seperti ulama umat ini daripada segala umamil anbiya. Bahkan tidak didapati daripada mana-mana umat pun orang yang alim seperti Imam Ghazali ni. Begitu. Tu nak ayat kata lebihnya Imam Ghazali ni. Yang dahulu-dahulu, umat-umat Nabi-Nabi yang dahulu, tidak ada. Tidak pernah ada satu orang alim yang seperti Imam Ghazali. Wa ala alihi wa ashabih, dan di atas keluarganya, keluarga Nabi. Apa dia ada terjemah dah ni. Wa ala alihi wa ashabihi nujumil hidayati ma syaraha syaru haqiqata tariqati khidmati rabbil alamin. Dan atas keluarganya Nabi selawat dan juga salam di atas keluarga Nabi dan segala sahabatnya. Di atas segala sahabatnya bintang penunjuk. Masya Allah. Jadi kalau dalam kitab Faridah Faraid baru ni pun dalam mukaddimah kitab pun maksudnya mu'alif itu menyebut tentang orang panggil bahasanya
sahabat-sahabat Nabi itu adalah bintang penunjuk. Sekali lagi ni Syekh Daud Fatani pun mengatakan bahasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bintang penunjuk. Kerana berpandukan kepada suatu hadis, itulah ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku ialah seperti bintang-bintang penunjuk. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dengan mana-mana seorang sahabat aku yang kamu ikut akan dia, kamu akan mendapat petunjuk. Tu. Jadi dari kitab Faridah pun ada sebut hal ini, dan di sini pun ada juga. Maknanya bagi khidmat Tuhan sekalian alam. Wa ba'du asal dia amma ba'du. Jadi maknanya wa ba'du. Wa ba'du fahadhihi, maka ini tu kena kepada makyatilah. Mana apa yang ada dalam zihin, dalam minda muallif kita daripada makna-makna dan tulisan-tulisan ibarat lafaz-lafaznya dan juga segala makna-maknanya lagi akan datang. Tarjumatul muallifi, ialah tarjumah muallif. Ni ialah tarjumah muallif, bukan kitab muallif lagi. Kitab muallif itu ialah kitab Imam Ghazali. Ni tarjumah bagi muallif dulu, mukadimah bagi tarjumah muallif, tarjumah yang diterjemahkan daripada kitab muallif itu. Tarjumah muallif radhiyallahu an wa huwa sayyiduna al-anam wa huwa sayyiduna al-imamul alimu ar-rabbani wal 'arifus samdani qutbul wujudi sahibul kashfi wasyuhud. Itu dia. Itu dah ada dia punya isyair, memberi kesedaran kepada maudu'at, konten-konten yang akan kita ikuti di dalam kitab ini. Dan ada pun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada bismillahirrahmanirrahim, kemudian daripada alhamdulillahirabbil alamin, kemudian daripada selawat, kemudian daripada salam, 4 perkara tu. Adapun kemudian daripada itu, dia itu, kemudian daripada itu tu apa dia? Dia kena ada lah benda yang dirujukkan dia. Maka inilah tarjumah, salin bahasa bagi muallif. Muallif itu Imam Ghazali lah radhiyallahu an, dan iaitu siapa dia ni muallif kita rahimahullah taala. Muallif ni hok kita asal lah, hok kita asal. Jadi kalau kita bahasa naskah kita yang bahasa Arab Minhajul Abidin itu dia tak ada lah ni. Ni hok Jawi, hok tarjumah, hok Syekh Daud Fatani. Jadi Syekh Daud Fatani mula memperkenalkan muallif kita ini yang asalnya ialah dia adalah penghulu kami, penghulu kita. Penghulu kita, imam yang alim, imam yang sangat alim. Lagi pula Rabbani. Rabbani sebagaimana Syekh Daud Fatani dapat gelaran Ar-Rabbani daripada kerajaan Turki Osmani. Itu Ar-Rabbani. Rabbani ni maksudnya orang Tuhan lah, mana Tok Lebah ke panggil ni. Jadi iaitu penghulu kami, imam yang alim. Lagi pula Rabbani dan Arif. Al-Arif, lagi pula dia tu Al-Arif sebagaimana yang kita dah sebut dah tadi. Al-Arif, maknanya itu adalah Al-Arif yang sangat mengetahui dengan ilmu bizauqi ni, dengan rasa. Samdani iaitu mana Samdani ni bagaimana Samad? As-Samad, Allahus Samad, tempat tumpuan. Tu. Cuma Samdani. Sama ni orang pakak bertumpu kepada dia. Merujuk kepada dia. Apa-apa muskilah, masalah, rujuk kepada dia. Dia dipanggil Samdani. Iaitu siapa dia? Qutbu wujud ini. Kutub. Kutub lah. Macam gelub. Macam gelub dunia tu. Kutub utara, kutub selatan.
Kutub ni dia panggil, kalau bahasa Melayu kita dia panggil ina. Ina. Kita melukis sedikit. Ni. Alat pengisar zaman dahulu. Alat pengisar zaman dahulu ni. Ni kemudian dia adalah, kalau kita tengok daripada atas, ni kita ambil bulatan dia ni. Jadi di tengah-tengah ni, kalau kita buat ni, dia ada besi. Yang datang ni dia ada lubang di sini. Jadi dimasukkan di sini muka, lalu dikisar. Beras dikisar untuk membuat laksa zaman dahulu. Tu. Jadi besi ni dia panggil ina. Ini makna kutub. Jadi kalau tidak ada besi ni, tak boleh nak pusing ni. Tak boleh. Ini dia panggil teras. Paksi. Dia panggil paksi. Itu maksudnya ialah kutub. Jadi kutub itu ialah tempat berpusing, boleh berpusing alat kisaran itu. Yakni dari sudut makanahnya Al-Imam Ghazali. Besarnya kedudukan di dalam agama, maka dia adalah kutub, dan kutub ini juga adalah gelaran kepada Aulia Illah. Yakni mengikut level-level dia, makna pangkat-pangkatnya. Wali kutub, wali ghaus, wali abdal. Jadi Imam Ghazali ini kutubul wujud, kutub bagi kewujudan ini. Mana kutub? Jadi macam alat pengisar ini, kalau tidak ada ina ni, maka tak bolehlah dia tu berfungsi. Jadi Imam Ghazali keilmuannya dalam ilmu agama ini, sebegitu dia tu samdani menjadi tempat rujukan, dan juga adalah kutubul wujud. Kewujudan ini pada kutubnya tu Imam Ghazali tu suatu gambaran makanah. Makanah ni makna bayangan kepada kedudukan mana pangkat Imam Ghazali. Tu. Kutub kepada wujud ini, kewujudan kita makhluk ini, yang mempunyai kasyaf dan syuhud. Yang mana sahibul kasyfi wa syuhud. Mana sahibul kasyfi, tuai kasyaf. Al-kasyfu tu maksudnya ialah kasyaf. Dia panggil mukasyafah. Itu banyak dalam Ihya Ulumuddin menyebut ilmu mukasyafah. Di sini pun sebut mukasyafah ni maknanya Allah Ta'ala buka hijab bagi seorang hamba itu kepada kejadian yang berada pada alam gaib. Kita sekarang ni dipanggil alam syahadah. Kita dipanggil alam syahadah, alam syahadah. Jadi kasyaf itu Allah Ta'ala buka hijab antara alam syahadah dengan alam gaib. Tu. Karena kalau kita gambaran, tapi bukanlah begini maksudnya. Allah Ta'ala tu alimul ghaibi wa syahadah. Jadi kita ni alam syahadah. Alam yang kita boleh indera. Dan sini ada tabir antara alamul ghaib. Jadi apabila disingkatkan ini, disingkat mana diangkat tabir ini, maka itulah dinamakan sebagai kasyaf. Allah Ta'ala buka, boleh melihat apa yang berada pada alam gaib. Yang gaib itu sama ada makhluk-makhluk yang hidup di alam gaib ataupun perkara yang bakal berlaku, tak berlaku lagi. Itu pun gaib juga. Walaupun dia berlaku pada alam syahadah. Allah Ta'ala buka sehingga dia boleh nampak mana apa yang ada
di dalam fikir orang pada ketika-ketika tertentu. Jadi panggil Syekh Sahibul Kashfi. Sebagaimana yang berlaku kepada adik kepada Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali nama dia Muhammad. Adik dia nama Ahmad, Syekh Ahmad. Dalam satu masa, Al-Imam Ghazali menimami satu solat, satu sembahyang. Jadi, Imam Ghazali ada itu imam. Jadi makmumnya ramailah. Di antara makmum itu ialah adiknya Syekh Ahmad. Tengah-tengah duduk sembahyang, Syekh Ahmad ini mufarakah daripada Imam Ghazali. Mufarakah itu mengasih. Dan itu disedari oleh makmum-makmum yang lain. Macam mana boleh menyedari? Kerana nizam sembahyangnya dah jadi tidak sekali dengan Nabi. Maksudnya, maknanya dia rokok dulu daripada, dan dia dah buat cara-cara sembahyang dirinya sendiri. Pada mulanya dia mengikut Imam Ghazali. Lalu selesai daripada sembahyang itu, ada kalangan makmumin ini, makmum itu bila melihat keadaan adik Imam Ghazali mufarakah begitu, lalu mereka melaporkan kepada Al-Imam Ghazali tentang perbuatan adiknya itu, Syekh Ahmad. Jadi Imam Ghazali pun tertanya, mengapa pula dia mufarakah daripada aku? Kalaulah aku ada buat perkara yang boleh membatalkan tu, langgar syarat ke apa, maknanya, orang lain pasti juga mengetahui ada najis ke berapa, Jadi, dia mukhalafah. Mufarakah, selesai daripada semaya, maknanya sahabat-sahabat lain yang bagi tahu, Jadi, Imam Ghazali pun merasa pelik. Kita kalau kita jadi imam, sekian ramai makmum itu hanya seorang saja yang mufarakah, kita rasa pelik lah. Jadi Imam Ghazali pun tanyalah kepada, bagi tahulah kepada mak dia. Imam Ghazali dia dua beradik je dengan Syekh Ahmad. Walaupun mana boleh direct, tapi dialah ada juga dah kadang-kadang benda-benda tertentu kita ni kena ada wasitah. Wasitahnya mak kita dengan adik-beradik ni kadang-kadang nak tanya direct ni, kadang-kadang nak tanya direct tu dia ada masalah juga Jadi bagi tahu kepada ibu, mak, dia mau duk pakat royak, kata adik mak mufarakah dengan kita, tak ada, kita semaya insya. Jadi tu email adik mak dia mufarakah, apa dia nak marah kita ko? Gitu. Jadi mak dia pun tak apalah, dah Imam Ghazali royak kepada mak dia. Mak dia pun nanti adik dia balik dia nak tanya. Jadi apabila Syekh Ahmad balik berjumpa dengan ibunya, maka mak dia tanya, adik mak, bapa mu mufarakah semaya dengan abang mak mu tak ading? Jadi Syekh Ahmad jawab, kita nampak darah. Nampak darah kok mana kan Kalau mu nampak darah orang lain tak okey buta, nampak jugalah dia ajak lagu tu je. Lalu dia berlalu pergi. Jadi mak Imam Ghazali tak puas hatilah jawab ni. Nampak darah kok mana? Orang lain buta mata. Mak Imam Ghazali pun ajak kepada Imam Ghazali. Padahlah adikmu dia mufarakah, dia kata dia nampak darah di tubuhmu. Yalah ke mak? Gitu. Jadi Imam Ghazali pun faham. Rupa-rupanya adik mak aku ni orang ada ilmu mukasyafah ni. Lalu dia berjumpa dengan adik dia kata, siapa ni? Ya, Tok Guru Mung. Tok Guru ambang kepada dia pula habis. Lah, aku nak jumpa dengan Tok Guru tu. Tak payahlah habis ni. Habis ni ulama besar dah, lengan baju besar, serba besar ni. Tok Guru saya ni bukanlah orang hebat sangat pun, orang lekeh-lekeh begitu je. Aku nak jumpa, aku nak temu. Bila dia desak-desak, akhirnya Syekh Ahmad sana adik kepada Imam Ghazali pun dia kata, tak apalah, abang nak sangat jumpa dengan Tok Guru hamba bawa. Dia jumpa, dia perkenalkan kepada abang Jadi dia gila kaki lima, bangunan-bangunan yang banyak. Seorang tukang kasut, lalu dia berhenti di hadapannya. Ada orang lain. Jadi,
Syekh Ahmad Sani bawa Imam Ghazali pergi jumpa dengan tok guru dia, nama dia Syekh Abu Ali Al-Farmadi, seorang tukang kasut. Ni abang tok guru hamba ni, Syekh Ali Al-Farmadi ni. Imam Ghazali pun bila dah diperkenalkan kepada tok guru dia, tok guru Syekh Ahmad adik dia, Imam Ghazali pun menyatakan kesudiannya, keinginannya untuk untuk belajar dengan Tok Guru Syekh Ahmad saat ni. Tok Guru hamba nak belajar dengan Tok Guru ilmu, Tok Guru ni hebat ni, tinggi ni. Jadi jawab Tok Guru kepada Syekh Ahmad ni, adik dia saat ni, dia kata, mu nak belajar daripada aku lagu mana? Kena mu tu alim lebih pada bergapo lagi. Malulah aku ni. Tak apa aku nak mengaji juga. Yo, aku tu banyak ilmu tapi ada ilmu yang tak cukup. Tu. Jadi bila dia desak-desak Imam Ghazali, dia nak gaknya. Dia sungguh-sungguh ni. Kita guru ni lah gitu lah. Kalau pelajar tu mendesak nak minta maaf akhir sekali kita ni. Dia kalau pelajar tu benar-benar semangat ni. Tok guru pun dia jadi semangat lah ni. Tu. Jadi ni Imam Ghazali saat itu ni, bila dia menyatakan hasrat nak jadi murid kepada Syekh Abu Ali Al-Farmadi, Syekh Abu Ali Al-Farmadi menolak. Dia kata, ayah, mung tok guru besar, ada ulama besar ni. Orang kena belakang mung. Aku orang tak kena ni. Aku tu kaya kasut je. Tu aku nak belajar dengan mung, kata Imam Ghazali ni. Imam Ghazali makna ni, akhirnya diterima untuk menjadi murid kepada Abu Ali Al-Farmadi ni. Jadi ni. Dengan itulah maknanya Imam Ghazali itu dia ada belajar ilmu tasawuf. Nah. Arif lagi pula Samdani, mana menjadi tempat rujukan. Mana? Qutbul wujud ahli al-kashfi, kasyaf. Tu kita cerita tentang kasyaf. Jadi Allah Taala buka kepada Syekh Ahmad. Jadi apabila ni sambil mengatur kan, sedar. Jadi apabila dah hak tadi kita ada tinggal tengah cerita tu, bila dah Imam Ghazali kata adikmu nampak darah adikmu. Imam Ghazali faham darah itu ialah ada di dalam minda dia. Darah dalam minda kita tak batas maya ni, tapi itulah kerana Syekh Ahmad tu dia nampak begitu, Allah Ta'ala jadikan dia kasyaf itu, maka bagi dia tak boleh ikut dah lah. Mengapa ada darah dalam minda Imam Ghazali? Sebab sebelum daripada dia jadi imam sembahyang itu, dia mengajar darah haid. Jadi Imam Ghazali pun sedarlah bahasanya adik mak dia ni boleh nampak apa yang ada dalam fikiran dia. Bermakna itu kasyaf. Bermakna dia ni tinggi maqam, tinggi ilmunya. Tu dia. Lalu Imam Ghazali mendesak kepada adik mak dia. Siapa dia tok guru adik mak? Bapak pula abang nak belajar juga. Tok guru hamba orang lekeh-lekeh je. Abang ni ulama besar dah masa tu ni. Dia jumpa dengan Abu Ali Farmadi pun lagu tu dah juga dia kata, "Aloh, awak nak mengaji dengan saya, malulah saya." Awak ni tok guru ulama besar dah. Ini masa dia tu dah jadi ulama dah, ulama besar dah. Tak apalah awak pergi belajarlah dengan awak. Tapi Imam Ghazali desak juga. Tu. Akhirnya diterima sebagai murid. Tu dia. Jadi nak rayaknya Syekh Ahmad adik kepada Imam Ghazali itu. Itu dia panggil sahibu kashfi. Samalah juga macam Al-Imam Ghazali. Bukan semua, bukan sentiasa begitu. Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka, singkapkan tabir antara dua alam, alamul ghaib dengan alam syahadah, supaya hamba-hambanya yang terpilih itu boleh melihat apa yang ada di alam ghaib, dan itu tidak menjadi fitnah kepada mereka. Sekira mereka ni mana-mana sehingga makna dia dapat mana kasyaf, ahli al-kashfi. Yang kedua syuhud, ahli syuhud. Sani kasyaf mana orang yang dapat melihat apa yang gaib. Allah Ta'ala beri rezeki kepadanya. Ahli syuhud, ni kelas-kelas demo ni lah. Ahli syuhud pula ialah orang yang syuhud kepada Allah. Syuhud tu maksudnya pandan. Terbuka mata hatinya, tembus pandan kepada Allah Ta'ala. Melihat apapun.
nampaknya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil ahli syuhud. Tu. Jadi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala membukakan kepada kita yang payah-payah supaya kita dapat jadi faham menggunakan bahasa-bahasa yang kita tu dapat tangkap, dapat fahamlah ni. Mudah-mudahan begitu. Jadi yang mempunyai ia akan kasyaf dan juga syuhud. Tu. Siapa dia ni? Mu'alif kita ni. Huwa hujjatul Islam. Mahjati. Yaitu hujjatul Islam wal mahjatul lati yatawassalu ila Darussalam. Dimasyhurkan di antara ulama il-a'lam, ulama yang besar-besar, akan hujjatul Islam, digelarkan dengan nama hujjatul Islam, hujjah Islam. Dan tanpa ambil dalil Imam Ghazali ini ialah hujjah Islam, dan tanpa ambil dalil yang menyampaikan kepada kepada negeri Darussalam, yang sebenarnya hakikatnya itulah akhirat kelak ni. Jadi ni inilah yang menyampaikan kepada negeri Darussalam. Siapa dia ni? Abu Hamid. Ini dia panggil kunyah. Dia orang Arab, dia ada ini. Kunyah. Yang kedua ialah isim. Laqab. Laqabun. Jadi kunyah Imam Ghazali ialah Abul Hamid. Ayah kepada Hamid. Kunyah ni macam Nabi kita Muhammad Abul Qasim. Sekarang ustaz-ustaz pun ramai dah buat kunyah. Anak kita nama Gabriel. Kalau Husin, Abul Husin kita ni. Kunyah Imam Ghazali ialah Abul Hamid. Nama dia, kalau masa tu ada kad pengenalan, nama dia dalam kad pengenalan ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu nama Imam Ghazali. Laqab gelaran dia Al-Ghazali. Al-Ghazali. Jadi inilah lebih terkenal sekali. Yang paling terkenal. Yang kedua ialah ini. Di kalangan penuntut ilmu, dia kenal Abul Hamid ialah Imam Ghazali. Siapa dia? Hujjatul Islam, al-mahjatul lati yatawassalu ila Darussalam, iaitu Abu Hamid. Itu kunyah dia. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dia nama dia Muhammad, ayah dia nama Muhammad. Tu, dan tok dia pun nama Muhammad juga. Al-Ghazali, itu gelaran dia, At-Tusi. Sebab kepada Tusi tempat di sana. Iaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Maka adalah radhiyallahu an. Ditabah. Tusi. Jadi segala karangan iaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, maka adalah radhiyallahu an
Imamul A'zam. Maka adalah radhiyallahu anhu sekatulah. Maka adalah radhiyallahu anhu. Nah. Jadi sekarang ni dia panggil kita ni berkenalan dengan muallif kitab kita. Nah, biar kita kenal dulu siapa dia yang mengarang kitab kita ini. Nah, setara mana kedudukan insya-Allah lagi akan datang, dan tadi pun ada dah hadis. Nabi tanya, maksudnya bukan hadis, maksudnya mimpi seorang. Nah, Nabi tanya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ada ke tak daripada kalangan umat kamu orang serupa ni? Tak ada, mereka berjawab. Itu menunjuk kebesaran kepada Imam Ghazali. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma taqabbal innaka antas wa tub alaina ya maulana innaka antas. Allahumma inna nas'aluka al-mukhbitin wa syukra sallallahu alaihi wasallam.